Hai, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video kali ini bersama Ustazah di dalam channel Ustazah Zoo. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan tajuk Jauhi Syirik, Bidang Akidah, tahun 6. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks pendidikan Islam tahun 6 dari muka surat 101 sehingga 105. Mari kita mulakan pembelajaran hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, untuk pembelajaran hari ini, apa yang murid-murid perlu dapat ialah yang pertama, murid-murid perlu dapat menyatakan maksud syirik. Yang kedua, dapat menganalisis beberapa dalil nakli yang berkaitan dengan konsep syirik. Kemudian menghuraikan bahagian-bahagian syirik dan keadaan yang boleh membawa kepada syirik. Murid-murid juga perlu dapat menganalisis akibat mengamalkan syirik dan juga dapat merumuskan konsep syirik dan menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Murid-murid, mari kita perhatikan artikel yang ada di sini. Pernahkah murid-murid terlihat artikel seperti ini? Di dalam artikel ini, ia menunjukkan seorang lelaki yang bertemu dengan seorang bomoh untuk mendapatkan tangkal atau azimat bagi melindungi dirinya. Apakah pendapat murid-murid berkaitan dengan kepercayaan dan pemakaian tangkal atau azimat ini? Murid-murid, mari kita lihat contoh tangkal atau azimat. Tangkal atau azimat hanyalah kertas, kadang-kadang berupa kain atau bahan-bahan lain yang mempunyai tulisan tertentu. Orang yang memakai azimat percaya bahawa benda ini mempunyai sakti, dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Apabila seseorang percaya bahawa azimat dapat menyembuhkan penyakit, menentukan kejayaan dan melindunginya daripada bahaya, itulah yang menyebabkan rosaknya akidah. Perbuatan ini dinamakan syirik. Murid-murid, syirik merupakan persoalan yang menyentuh akidah. Ia mestilah kita jauhi. Sebagai orang Islam, kita wajib meyakini bahawa hanya Allah yang Maha Berkuasalah yang menyembuhkan penyakit, menentukan kejayaan dan melindungi diri kita. Mari kita lihat apakah maksud syirik. Syirik ialah perbuatan menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Mari kita baca sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah yang menyebut tentang perbuatan syirik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Mari kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya,
maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Murid-murid, ayat ini jelas menegaskan kepada kita bahawa perbuatan syirik ini kita patut hindari dan jauhi. Semoga Allah melindungi diri kita daripada perbuatan syirik ini. Ini pula adalah beberapa contoh perbuatan syirik. Apakah syirik jali? Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali ialah seperti menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Meminta doa atau pertolongan selain daripada Allah. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali, yang pertama boleh merosakkan akidah. Maksudnya, seseorang yang mengamalkan syirik jali ini boleh terkeluar daripada agama Islam. Seseorang itu perlu bertaubat semula supaya kembali lagi ke dalam agama Islam. Akibat yang kedua, hilang pergantungan kepada Allah, di mana seseorang itu akan hilang harapannya kepada Allah. Sebaliknya, hanya berharap atau tunduk kepada makhluk lain. Yang ketiga, berdosa besar dan dimurkai Allah. Dan yang keempat, kekal di dalam api neraka jika ia tidak sempat untuk bertaubat. Contoh syirik besar yang lain ialah seperti beribadah kepada selain Allah. Contohnya, melakukan penyembelihan korban untuk penunggu jin, penunggu pokok ataupun penunggu sungai. Ingat ya murid-murid bahaya syirik besar ini, di mana syirik besar boleh mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam dan kekal di dalam neraka. Hanya taubat sahaja yang boleh mengembalikannya kepada Islam semula. Apakah pula syirik khafi? Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi iaitu riak dalam ibadat, iaitu melakukan sesuatu dalam ibadat bukan kerana Allah semata-mata. Seperti seseorang melakukan ibadat kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Akibat orang yang mengamalkan syirik khafi, yang pertama, menghapuskan pahala amalannya. Contohnya, jika dia tidak ikhlas dalam melakukan ibadah solat, maka pahala ibadah solatnya tidak akan diberi oleh Allah. Yang kedua, sukar menerima pandangan orang lain. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Yang keempat, dibenci masyarakat. Dan yang kelima, mudah berputus asa. Contoh lain bagi syirik kecil adalah seperti mempercayai kepada tafsiran bintang ataupun zodiak yang menentukan nasib atau masa depan seseorang. Baiklah murid-murid, apakah perbezaan antara syirik besar dan syirik kecil ini? Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam dan kekal di neraka, sedangkan syirik kecil tidak, tetapi mengurangkan kadar akidah seseorang. Yang kedua, syirik besar harus bertaubat baru diampuni, sedangkan syirik kecil bergantung kepada kehendak Allah.
sama ada diampuni ataupun diseksa. Dan yang ketiga, syirik besar menghapuskan semua amalan, sedangkan syirik kecil menghapuskan hanya pada amalan syirik kecil itu sahaja. Akan tetapi, kita juga perlu berhati-hati. Kadangkala syirik yang kecil juga boleh membawa kepada syirik yang besar. Maka sentiasalah berwaspada. Ingat ya murid-murid, jauhilah diri daripada perasaan riak dalam beribadah. Sentiasalah ikhlaskan diri semasa melakukan ibadah kepada Allah. Segera beristighfar sekiranya di dalam hati terlintas perasaan riak. Sekarang Ustazah akan memperdengarkan sebuah kisah tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengar bersama-sama. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi sekumpulan musyrikin Quraisy yang meminta Nabi mensyirikkan Allah. Mereka meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun. Kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun. Kemudian mereka akan kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju dengan permintaan mereka. Perbuatan kaum musyrikin Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas, "Aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain." Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau ini. Mari kita dengar surah Al-Kafirun dan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, hanya orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Surah Al-Kafirun ini jelas memberitahu kita bahawa kita hendaklah sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Jangan mudah terpengaruh atau terpedaya
dengan ajakan, pujukan atau tipu helah seseorang sehingga kita melakukan perbuatan syirik. Baiklah murid-murid, untuk rumusan pembelajaran kita hari ini ialah syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh itu, kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Ingat ya murid-murid. Mari kita perhatikan gambar ini dan bincangkan bersama rakan dan ahli keluarga murid-murid. Nyatakan jenis syirik dan akibat daripada perbuatan syirik tersebut. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Ustazah harap semua murid dapat memahami maksud syirik dan menjauhi perbuatan syirik ini. Sentiasalah duduk di rumah dan teruskan belajar. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.